Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa mayyazahu misa'il khalqi bil khilafati. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Muslimin muslimat yarhamuni wa yarhamukumullah. Kita sedang berada dalam suatu penghidupan yang rata-rata orang mengetahui semua barang mahal. Makan mahal, makanan naik, minyak naik, mahal. Cuma satu yang murah. Dan yang murah ini orang tak tahu. Tapi saya tahu. Yang murah sekarang ini ialah nyawa manusia. Murah sangat. Orang bunuh orang mudah sangat. Orang bunuh anak mudah sangat. Campak anak sana sini mudah sangat. Di luar negara, jika di Gaza itu mudah sangat bunuh orang. Bunuh. Kita pun kalau boleh nak bunuh orang pun tembak mati. Mudah ya. Syakir perompak tembak mati bergelimpangan. Dan tidak ada sebarang tindakan seolah-olahnya nyawa itu amat murah. Sedangkan Allah turunkan agamanya, syariatnya, yang salah satu daripada tujuan utama agama Allah turun kepada manusia ini nak menjaga nyawa manusia. Itu satu di antaranya. Kita dah 5 kan yang dipanggil dengan maqasid syariah. Itu kita dah dengar banyak kali dah. Jadi saya nak ulaskan sebelum masuk dalam tajuk pada hari ini. Antara tugas, antara tujuan utama agama Allah Ta'ala ini, kalau orang laksanakan tuntutan agama, melaksanakan undang-undang agama Allah, Allah jaminkan, salah satunya menjamin nyawa manusia dia akan menjadi mahal. Dia tak murah macam tadi itu. Sebab tu maka sekurang-kurang kita boleh faham Islam meletakkan bahawa hatta kalau orang membunuh orang lain dengan tidak sengaja, nampak macam rosa tapi tembak kena orang, kerana marah sangat buruk duk makan buah durian dia tu, bawa senapang tengok asalkan goyang pokok tembak, apanya kawan curi buah durian. Itu dipanggilkan bunuh dengan tidak berniat dan tidak sengaja. Yang ini pun tu, waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah mu'minah wadiyatin musallamatin ila ahliha. Yang membunuh orang dengan tidak sengaja, bunuh dengan cara tersalah, dia kena bayar. Pertama, merdekakan seorang hamba yang beriman. Kalau tak ada, ambil yang kedua, dia kena bayar diat. Diat banyak mana? 100 ekor unta, ataupun nilai yang sama dengan 100 ekor unta. Dari zaman Nabi pun 100 ekor unta, sampai sekarang pun 100 ekor unta. Unta seekor RM3,000 ke RM5,000. Kerbau kita pun 3,000 ke 4,000.
Kalau ambil 3,000 sahaja, mana 300,000 ringgit, itu bagi bunuh yang tidak sengaja. Saya nak kaitkan, nak abang kata, gunanya Allah letakkan balasan kepada orang yang melakukan kesalahan ini untuk memberi peringatan, pengajaran, mauizah kepada orang. Itu baru hukum dunia baru. Nilai tinggi, mahal. Tak macam sekarang langsung tak ada nilai. Bunuh orang, orang tu mati, pembunuh jika disabitkan, dia masuk penjara, apa dapat kepada orang yang, keluarga yang dibunuh? Ada yang kedua, Allah beritahu kepada kita, kalau waman qatala mu'minan muta'ammidan, sesiapa yang membunuh seorang mukmin yang muta'ammid, yang dibuat dengan cara sengaja bunuh, macam bunuh anak tu, sengaja bunuh. Tengok Allah sediakan balasan yang macam mana untuk menjadi pengajaran. Dia kata fajazauhu jahannam, balasan kepada orang itu jika sabit kesalahan dia membunuh, Allah balas dia dengan jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal dalam neraka. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka, Allah marah kepada dia. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu azaban azima, Allah sediakan baginya azab yang amat-amat pedih, amat-amat besar. Itu dipanggil zajr. Nak haba kata, kalau itulah yang disedarkan, yang masuk dalam hati manusia, pulang modaikah dia bunuh anak yang begitu mudah, sedangkan balasan dia jahannama khalidan fiha, neraka yang kekal abadi dalamnya. Ghadiballahu, yang kedua, ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, yang ketiga, Allah laknat dia. Yang keempatnya, wa a'adda lahu azaban azima, Allah sediakan azab yang begitu hebat. Karena itulah, maka ini yang menjadi pengajaran besar kepada angkatan awal Islam dahulu. Dan kerana itulah dia berjaya, kerana tertanam dalam jiwa manusia ini ketakutan itu. Bukan takut kepada undang-undang dunia yang mungkin lepas mungkin kita boleh mengelak, tapi undang-undang Allah tidak boleh kita mengelak. Kerana itulah kita lihat banyak ayat Quran yang turun zaman awal yang boleh mengubahkan manusia daripada yang rakus melakukan kejahatan, berhenti melakukan kejahatan, yang cenderung ke arah melakukan kerja-kerja melawan hukum Allah Subhanahu wa taala, berubah. Tidak berani apabila khasnya ayat-ayat tentang neraka diturunkan, dan hadis-hadis tentang neraka, tentang penghidupan lepas kita hidup balik lepas mati, penghidupan alam barzah yang telah kita ulaskan sebahagian daripadanya, dan penghidupan yang sebelum kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sampai lagi kepada peringkat masuk neraka ke syurga. Di tengah-tengah jalan begitu kita akan berjumpa banyak hadis-hadis sahih, ayat Quran yang boleh diambil iktibar, memperbetulkan saluran penghidupan kita. Yang diantaranya sambungan yang dulu daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, seorang mufassir, seorang ulama, mengatakan bahawa dalam buku At-Tazkirah, dia kata yuhsyarun nasu yaumal qiyamah bi zulmah wa tatwis sama wa tatanasarun nujum wa tazhabu syamsu wal qamar
wa yunadi munadin fayattabi' an-nas as-sauta yawma idzin. Pada qauluhu ta'ala yawma idzin yattabi'una ad-da'i la 'iwaja lahu. Qala ta'ala idza as-sama'un fatarat, sampailah kepada habis ayat. Satu episod daripada penghidupan selepas kita bangun daripada kubur kita pada hari permulaan kiamat ataupun pada hari awal-awal kiamat. Apa dia? Yuhsyarun nasu, kesemua manusia dari dahulu awal jadi manusia sampai ke sekarang, dan malah kesemua manusia yang ada dalam mana-mana planet. Kita tidak berada dalam planet bumi ini sahaja. So, bumi ini sudah mula orang temui dah yang macam bumi ini banyak. Yang paling bagus saya sebut hari itu, yang saya ulang balik, memang telah bertemu sekarang ini dipanggilkan twin to the earth. Ada kembar kepada bumi kita ini, macam anak kembar, bumi ada kembar. Ada bumi lain yang ditemui dah di luar sistem suria kita, macam bumi kita, cuma dia besar 2 kali, besar 3 kali daripada bumi kita ini. Dia ada tanah, dia ada laut, dia ada tasik, dia ada pokok, dia ada kehidupan. Tak apa, tapi yang penting kesemua manusia akan dikumpul ke Allah Subhanahu wa taala hari kiamat fi zulm. Kesemua dibangunkan dalam suatu suasana alam, tempat gelap gulita. Tidak ada sebarang cahaya, gelap gelemat. Kenapa? Watutwas sama, langit sudah pun hancur dan digolong, lenyap. Tatanasar an-nujum, bintang-bintang kesemua yang bercahaya termasuk matahari, semua dah malap, gelap. Watasabu syams, matahari entah pergi ke mana. Wal qamar, bulan semua pun tidak ada, gelap sungguh. Dan pada ketika itu wa yunadi munadin, semua orang mendengar suara, ikut aku, ikut aku. Fayattabi'un nas as-saut, semua manusia yang begitu ramai bergegas, bertolak-tolak, yang jatuh-jatuh, yang bangun-bangun, sepak tersepak, nak ikut suara itu. Itulah hari yang Quran sebut dalam Quran pada hari ini, yauma idzin yattabi'una ad-da'i la iwajalah. Itulah hari yang kesemua manusia pada hari itu nak ikut dari arah mana datang suara itu dan ke mana dia nak pergi. Inilah satu suasana yang kalau Allah Ta'ala beri kemudahan kepada orang itu nak dengar dan pergi dengan mudah suara itu, maka mereka mudah pergi. Yang melakukan kerja-kerja yang tidak mengizinkan mereka mudah pergi, itulah yang jatuh, itulah yang tidak boleh bangun, itulah yang kena pijak, itulah yang menderita kesakitan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada mereka pada ketika itu, Izas sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat, sampai habis ayat. Nak menceritakan itulah hari yang sistem alam ini sudah pun hancur binasa. Tidak ada manusia yang boleh selamat pada hari itu melainkan yang Allah reda kepada mereka. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, lebih teruk daripada itu sambungan hadis,
Nabi bersabda dalam hadis yang Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ajwa' ma kanu qat. Manusia dibangunkan pada hari kiamat di saat-saat ini gelap gulita, mereka bangun dalam keadaan ajwa' ma kanu qat, laparnya lapar yang amat-amat bersangatan. Kalau orang yang tidak pernah berlapar dalam dunia dahulu, maksud tak pernah berpuasa, lagi-lagilah mereka merasa amat-amat lapar. Kalau orang yang pernah berlapar di dunia dahulu kerana banyak berpuasa, dia dah biasa dengan lapar macam itu, maka mereka tidak merasakan kesengsaraan lapar. Wa a'ra ma kanu qat, mereka dibangunkan dalam keadaan bertelanjang, telanjang yang tidak ada sehelai seutas pun benang, telanjang yang sungguh-sungguh telanjang. Wa ansab ma kanu qat, penatnya, letihnya, tak berdayanya pada ketika itu, amat-amat tidak berdaya. Faman at'amallah at'amah, faman at'ama lillahi at'amah. Sesiapa yang dalam dunia dahulu dia beri makan kepada orang, jamu orang, kenuri kepada orang, lillah, kerana Allah Ta'ala, at'amah, orang itu yang akan Allah beri makan dekat dia. Kalau tidak pernah di dunia dahulu dia beri makan kepada orang, tak pernah berkenuri atau bagi makan ataupun kenuri, tapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana lain, dia tidak akan mendapat makanan. Wa man saqa lillahi saqa, sesiapa yang pernah bagi minum kepada orang, hatta kepada hayawan, tapi bagi minum lillah, kerana Allah, ikhlas kerana Allah, saqahu, Allah akan bagi dia minum ketika itu. Wa man kasa lillahi kasa, sesiapa yang pernah memberi pakaian kepada orang yang memerlukan kepada pakaian, hadiah pakaian, kain ke, kain batik ke, dan tapi lillah, dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasahu, Allah akan bagi pakaian kepada mereka. Wa man amila lillahi kafahu, sesiapa yang beramal amal-amal kebajikan dalam dunia ini kerana Allah, kafahu, Allah akan bagi bantuan kepadanya. Wa man nasara lillahi arahahu, sesiapa yang menolong orang lain kerana Allah, tolong melepaskan kesusahannya, tolong memberi bantuan yang dia perlu, tolong tenaga dan sebagainya, arahahullah, Allah akan beri kerehatan kepadanya pada hari itu, bidzalika yaum. Hadis ini panjang, tapi saya nak ringkaskan, mengatakan bahawa inilah bandingan daripada yang dapat kita faham dengan mudah dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita melihat dalam dunia ini, orang-orang yang tidak memanfaatkan zaman mudanya, zaman sihatnya, zaman segarnya untuk mencapai mendapatkan persediaan untuk hari tuanya. Masa mudanya dia tidak manfaat untuk belajar dengan baik, zaman tenaga dia cukup kuat, tak kumpul harta untuk hari-hari tuanya. Bila hari tua tak boleh buat kerja, dia lebih menderita, lebih susah hidup, lebih perit menghadapi hari-hari untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ini kita nampak begitu dalam kehidupan dunia ini, maka ini, kalau orang yang hidup dalam dunia yang sementara ini tidak memanfaatkan masa itu untuk membuat tadi,
bagi makan kerana Allah, bagi minum kerana Allah, tolong orang kerana Allah, bantu orang kerana Allah, dia tidak akan dapat kemudahan pada hari dia bangun di hari akhirat dalam keadaan zulm syadidah, gelap yang segelap-gelapnya. Cuba bayangkan kalau gelap begitu, kalau orang yang rebah, orang yang kena tindih, tu kita nak tengok orang ambil tiket bola pun berebut, mati ratus orang lah. Kalau mati kerana melontar jumrah Aqabah tu, jumrah wusta, kata sampai mati tu, pulang modal, mati dalam beribadat. Ni mati ambil tiket wayang, tak koman kah? Tapi ini tidak mati, kena pijak, tak ada bantuan, tak ada pakaian, tak ada makanan, tak ada minuman, lapar yang bersangatan. Mana kita bangun macam sekarang, dengan badan yang macam kita akan bangun begini. So, kalau kita lapar, berapa lama kita tak makan, nak dapat makanan di mana itu? Melainkan waman at'ama lillahi at'ama. Dunia dahulu ini dia pernah bagi makan kepada orang kan, walaupun sedikit, dia bagi makan kerana Allah. Persediaan untuk dia dapat makanan pada hari tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari yang kita bangun nanti tidak ada guna pada hari itu. Mal, harta benda dunia dulu ada banyak mana pun sudah tidak berguna pada ketika itu. Wala banun, ada anak ramai mana pun, anak cerdik mana pun, anak kesenang mana pun, la yanfa' illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat kepada ketika itu, yang berguna pada ketika itu, orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dibawa sekeping hati sejahtera daripada dosa kepada Allah, sejahtera daripada dosa kepada manusia. Sebab kesalahan kita, dosa kita, ada yang kita buat kesalahan kepada Allah direct, ada yang buat kesalahan kepada manusia, kita faham. Inilah yang dikatakan bahawa wa man nasara lillahi arahahu, sesiapa yang berjuang dalam hidup ini menjadi nasrun minallah, nasrullah, nak tolong Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, kamu tolong kerana Allah, tolong memertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala, yansurukum, Allah tolong kamu. Dan wa yusabbit aqdamakum diterjemahkan, ditafsirkan, Allah menetapkan pendirian kamu, maksudnya hatta sampai kepada hari kamu bangun nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, kamu tegak, kamu tak jatuh, kamu tak ditolak, kamu tak dipijak. Sebab yusabbit aqdamakum, Allah tegakkan kamu. So penting untuk kita menilai balik, penting untuk melihat balik, ini alam yang pasti kita berjumpa. Yang inilah yang Quran katakan, ata amrullah fala tastajilu. Yang kami janji ini, yang akan datang ini, alam yang macam ini ni, memang Allah Ta'ala kata ata, macam telah berlaku dah, maknanya hampir-hampir berlaku, macam telah berlaku dah. Fala tastajilu, kamu usah gopoh lah, akan berlaku. Mati akan berlaku, kiamat akan berlaku, alam gelap akan berlaku. Inilah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Kata Muaz dalam majlis bersama Rasulullah dengan para sahabat, qultu ya Rasulullah, ara'aita qaulallahi ta'ala yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, laqad sa'alta an 'azim. Summa as'ainaihi bil buka.
sampai habis hadis yang bermaksud seterima yang mustahak. Muaz meriwayatkan, suatu hari kami bersama dengan Nabi. Nabi tanya kami, siapa yang nak bertanya apa-apa? Muaz tanya, wahai Rasulullah, apa tuan hendak komen, nak tambah pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, ayat yang menyatakan ada suatu hari yang akan ditiupkan sangkakala padanya, yang kita baca dalam bulan Sudah. Satu hari yang akan ditiupkan sangkakala padanya, semua manusia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala afwaja, berpuak-puak. Apa tambahan, apa komen Rasulullah kepada ayat ini? Nabi menjawab, ya Muaz, laqad sa'alta an amrin azim. Kamu baca tadi ayat dan kamu baca dengan tanya pertanyaan kepada aku, apa komen? Kamu sudah bertanya dengan suatu perkara yang amat-amat dahsyat, amat-amat besar. Nabi tidak boleh meneruskan. Arsala ainaihi bil buka. Mengingat cerita itu sahaja, mengingat kepada ayat fatatuna afwaja, kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai cara tadi, yang jatuh, yang sakit, yang berpuak-puak dan sebagainya. Nabi menangis dan menangis. Lama dia menangis, reda tangisan, baru Nabi sebut, ya Muaz, tuhsyarun nas asyrata asnaf. Manusia kesemua yang begini ramai akan Allah bangunkan pada hari kiamat ini dalam 10 jenis orang, 10 kelompok, 10 ragam manusia. Satu, faminhumul qiradah, suatu kumpulan manusia Allah bangunkan dalam keadaan rupa mereka, anggota mereka tak ubah seperti mana kera dan beruk. Qiradah, kera. Akal-akal manusia, lagak mereka macam lagak qiradah, ialah kera-kera di hutan. Satu. Yang kedua, manusia dibangunkan bentuk mereka tak ubah seperti al-khanazir, babi. Munkisina arjuluhum wa'a'lahum, ada yang babi, dahlah babi, tapi tidak boleh bangun, melentang kaki di atas. Empat, ada orang dibangunkan pada hari kiamat umya, mata mereka kesemuanya buta. Kita akan berjumpa dengan ayat Quran. Yang lain pula ada summun bukmun, ada yang pekak, ada yang tuli. Ada yang wa alsinatuhum mudlah ala sudurihim yasilu alqayhu min afwahihim. Ada golongan manusia yang dibangunkan Allah pada hari kiamat itu, lidah mereka
terjelai keluar daripada mulut mereka sampai lidah itu dapat mencecah dada mereka. Yasilul qayhu min afwahihim, lidah itu dapat digambarkan seperti mana besi pipe air yang nanah dan darah keluar daripada lidah mereka, keluar macam air pipe keluar daripada pancuran air. Ba'duhum muqatta'atun aydihim, yang lain pula bangun dalam keadaan puak ini tangan-tangan mereka terpotong dan terputus. Yang lain pula ada yang bangun wa arjuluhum maqtu'ah, kaki pula yang terpotong. Yang lain pula musallabun, bangun dalam keadaan mereka tersula, salib sula. Wa minhum rihun qabihun, yang lain pula puak ini bau mereka itu amat busuk. 10 puak ini semuanya disebut dalam Quran. Orang pertama tadi, gulungan pertama entah berapa juta, berapa bilion orang yang Allah bangunkan mereka dalam bentuk qiradah yang kera tadi itu. Siapa dia? Ialah gulungan Nabi katakan, "Falladzina ala suratil qiradah fahumun nammam." Orang yang Allah bangunkan dalam keadaan rupa mereka rupa beruk, rupa kera, ialah orang-orang yang dalam hidup mereka dahulu mereka penyebar fitnah. Penyebar fitnah. Dalam cakap fitnah ni, kalau kita bercakap seorang sama seorang, maknanya seorang dengar tak besar sangat. Cakap kepada yang macam ni, aku cakap tak betul, ni besar sikit. Tapi aku cakap dalam TV, dalam radio, berapa juta orang dengar, malah dunia dengar. Tengok macam itu bila berlaku banjir, cerita banjir yang paling baru, saya dengar berita tu, keluar berita tu, berita keluar dalam surat khabar, keluar dalam TV, keluar banjir terbesar berlaku di Kedah, melibatkan puluhan ribu orang terpaksa berpindah, sedangkan kerajaan negeri Kedah berpeluk tubuh dan tidak berbuat apa-apa. La ilaha illallah. Tuan-tuan menasabah ke berita macam tu? Berapa juta orang dengar tu? Kerajaan Kedah berpeluk tubuh dan tak buat apa-apa. Kerajaan bukan seorang, ke semua jabatan, semua kaki tangan, takkan semua tak buat apa-apa? Takkan tak ada seorang kerajaan pun yang berpindah rumah, itu buat apa-apa lah. Fitnah, jahat. Kena ambil kira ni, kalau dia pulang modalkah dengan berbuat demikian untuk mendapat sedikit simpati ke, sedikit usaha nak jatuh kerajaan ke bawah besar, dia akan dibangunkan hari kiamat sebagai kerah, sebagai beruk. Kenapa jadi begitu? Humun namam, dia buat fitnah. Dan sekarang kalau baca surat khabar, mana kalau surat khabar tak bohong, bukan surat khabar, fitnah, bohong. Itu saya kata, menyedari itulah maka patut ambil pengajaran ni. Jangan sampai kita gadaikan akhirat kerana kepentingan duniawi yang sedikit. Wa ala suratil khanazir, orang yang dibangunkan dalam rupa mereka seperti babi, khinzir, khanazir. Fa ahlus suhti, golongan yang memakan harta haram. Wa aklihimus suh, as-suhtu
hasil yang didapati di jalan yang tidak diizinkan syarak. Di antaranya rasuah, tipu, putar belit, hutang tak bayar sedangkan dia boleh bayar. Yang nama makan haram ini as-suhdu. Sebab tu dalam ayat yang dikatakan bahawa dalam hadis ma nabata min haramin pannaru aula bih, daging yang tumbuh daripada insan itu, daripada makanan yang haram, nerakalah tempat akhirnya. So, hadis ini mengatakan bahawa yang bangun dalam rupa babi tadi itu, kata hadis yang sahih, ahlus suh, orang yang dah biasa sangat dengan makan yang haram ini. Falmunkisuna ru'usuhum, orang yang dibangun dalam keadaan kepala dia di bawah, kaki di atas, terpacak kepala di bawah. Fa'akalatur riba, golongan-golongan yang memakan riba. Yang ini kalau kita merenung sekejap, kita rasa cukup cemas. Saya cukup cemas. Berapa ramai orang kita yang masih terlibat dengan riba, yang tidak merasakan riba itu sesuatu yang besar, yang Allah janjikan dengan balasan tu. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yang makan riba ini memang jelas sangat dalam surah Al-Baqarah itu. Yang makan riba itu, mereka tidak akan bangun pada hari kiamat, mereka akan bangun seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Bangun macam orang gila. Jadi terpacak kepala ke bawah. Berjalan kepala ke bawah ni orang gila aja. Dan malah kita tengok sampai Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah kutuk riba ni. Allah beri kemudahan melebihkan orang yang bagi sedekah. Sudah dikatakan fa illam taf, dia katakan wazaru ma baqa min riba, kamu kena tinggalkan saki baki riba, sedikit pun jangan tinggal. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Tu fa illam taf'alu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasulih. Kalau degil juga, buat juga, ketahuilah. Fa'zanu, ambil ingatanlah. Fa'zanu, kamu pastilah, biharbin min Allahi wa rasulih, Allah Ta'ala akan memerangi kamu. Dunia pun Allah Ta'ala perang, akhirat tu bangun dalam keadaan kepala mereka berjalan ke bawah. Wal amya, ada yang tadi saya sebutkan dalam hadis tadi, yang dibangunkan di hari kiamat nanti dalam keadaan mata mereka buta. Dahlah bangun tu gelap gelita dah, orang yang ada mata pun tak nampak apa. Dibangun dalam mata tak nampak langsung pula. Siapa golongan ini? Man yajuru fil hukmi, orang-orang yang tidak adil dalam pemerintahan mereka, tidak adil dalam hukuman mereka kepada orang ramai. Yang ada kuasa berjatuhkan hukuman, qadi-qadi, hakim-hakim, semua mahkamah, pemerintah yang megang jabatan ada kuasa, mereka jauh, yajuru, mereka zalim, mereka tidak adil. Itu yang seolah-olah Allah beri mata kepada mereka untuk melihat manakah undang-undang yang patut baik, yang sebaik mereka laksanakan. Mereka tak nampak undang-undang Allah Ta'ala, ataupun nampak macam-macam tak nampak. Kalau begitulah keadaan mereka ini, maka wajar mereka bangun di hari kiamat amya, mereka buta. Wasummul buk,
golongan yang bangun dalam keadaan peka, bangang dan tuli. Dalam peka tuli pula. Humul ladzina ya'jabuna bi'a'malihim. Golongan itu golongan yang ujub dalam pekerjaan mereka. Ujub, al-ujub ialah orang yang melakukan suatu perbuatan, dia merasakan dialah yang terbaik, orang lain ke semua tak boleh buat macam dia. Ujub i'jabul mar binafsihi, dia buat yang senang faham macam burung merak tu. Dia kembang ekor dia parti tengok orang lain, mana orang lebih baik, cantik daripada aku. Kembang. Dia tak tahu kata musang duk tunggu belakang tu. Dia tak nampak musang sebab ekor duk tudung dia. Itu bagi maksud yang inilah yang selalu jadi mangsa. Dalam konteks agama, orang yang ujub ini, sebab ujub ini dia bercakap banyak tentang diri dia. Dia sahaja boleh memerintah, orang tak boleh. Ujub, takabur. Ni yang sama ini kata orang lain tak boleh memerintah Kedah, mereka yang boleh, ni boleh. Lebih baik pula tu. Tapi jangan lupa kita tidak habis di dunia. Yang ujub ini Allah akan bangunkan mereka sebab mereka tak gunakan telinga, tak gunakan bahasa yang baik dan sebagainya, dan tidak mau mengambil yang lebih baik daripada itu, maka Allah bangunkan dalam keadaan pekak dan tuli. Walladzina yamdaquna bi alsinatihim, ada golongan lain pula dibangunkan Allah di hari kiamat dalam keadaan mereka menokak lidah-lidah mereka. Hulur lidah, gigi mereka sendiri memamah, menggigit, melukakan, menghancurkan lidah-lidah mereka. Berdarah-darah, menangis-nangis, baik balik lidah itu ditokak balik, dicabut balik, diseksa lidah dia sendiri dengan penuh dengan darah. Siapakah mereka itu? Fal ulama wal qassas alladzina yukhalifu qawlahum fi'lahum. Golongan ulama yang bercakap pasal hukum agama tapi dia tidak melaksanakan hukum itu untuk diri dia. Dan al-qassas, golongan-golongan yang membuat cerita kepada orang, mereka ciptakan cerita bohong kepada orang. Dua golongan ini Allah Ta'ala bangunkan pada hari kiamat. Mereka sendiri menyeksa diri mereka dengan menghulurkan lidah mereka, dan mereka menokak lidah ini seolah-olahnya menyesal lidah yang digunakan dahulu ini bukan untuk kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wal muqatta'atu aydihim wa arjuluhum, orang yang dibangunkan tadi saya sebutkan ada orang yang tangan mereka kudung, bukan kudung asli, dipotong Allah Subhanahu wa tangan mereka masa mereka bangun pada hari mahsyar. Warjuluhum, malah bukan tangan saya kena potong, kaki mereka pun terpotong sama. Macam orang timun kita panggil, tak ada kaki. Siapa golongan ini? Humul ladzina yu'dzunal jiran. Golongan itu golongan orang yang dalam hidup mereka suka menyakiti jiran mereka. Yu'zunal jiran, ada orang yang bergaduh dengan jiran tak pernah berhenti, menyebut yang tidak baik dengan jiran. Jiran ini tidak semestinya jiran rumah sahaja, jiran kerja sebagai contoh.
Rumah masing-masing pergi bekerja sekali, berjiran dalam pekerjaan. Malah disebutkan sampai orang yang menyakiti jiran ini sampai kepada peringkat orang yang pergi sembahyang jamaah di masjid surau. Pada baik dah tu pergi sembahyang surau sembahyang masjid ini. Tapi ada orang yang dia sembahyang itu dia mengganggu orang dia baca kuat. Lah, kawan tu baca Fatihah dah sampai ke waladhdallin, dia duk iyyaka na'budu wa dia ulang balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengar separuh masjid. Awak kalau kita tepi dia tu, kalau boleh entam sekali, dia mengganggu jiran. Sebab tu orang kata bila baca sir lah, baca sembahyang siang hari, baca sir apa dia? Sir orang tidak dengar. Kalau orang dengar, orang dengar bukan sir. Kan banyak, saya banyak pengalaman ni. Kita jadi imam kadang tu. Tu imam tu dengar orang belakang baca, menyakiti jiran sampai dalam sembahyang. Sebab tu yang macam sebab Islam letakkan beberapa garis sampai dikatakan bahawa hatta kalau kita nak beli rumah pun Nabi nasihat daripada awal, dia katakan al-jaru qabla dar. Al-jar qabla dar, kamu nak beli rumah jangan tengok rumah dulu, tengok jiran dulu. Saya nak lot ni 12 ni, jangan minta rumah lagi, tanya dulu yang 13 siapa, yang 11 siapa, siapa jiran. Kalau jiran nampak nama pun tak, bunyi lain macam nama tu pun tak senonoh bunyi nama wis lali, apa bondo ni wis lali. Sebab jiran kita kafir sebagainya lah. Nabi kata cari yang lain. Al-jar qabla dar, cari jiran, pakat dengan kawan dulu. Mari kita beli rumah, kita nampak orang yang kita ngam kawan-kawan ni, okey. Sebab inilah yang sahabat Islam menyebutkan. Nabi kata mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuni au kama qala. Tiap-tiap kali Jibril datang kepada aku masa di rumah sampai wahyu, Jibril tidak pernah berhenti berwasiat kepada aku, yusini, pesan kepada aku, tengok jiran sama, tengok keperluan jiran sama, bantu jiran, jangan menyakiti jiran. Inilah rupanya sampai kepada orang yang menyakiti jiran ini, sampai kepada peringkat Allah bangunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan tangan mereka dipotong. Sebab dia tak tolong dulu jiran. Mengapa potong kaki? Tu yang Nabi katakan, laisa minna man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'. Bukan daripada golongan aku, Nabi kata, orang yang boleh tidur lena dalam keadaan jirannya berlapar. Jiran lapar, jiran susah maksud dia, jiran sakit maksud dia, orang sebelah boleh tidur lena. Dan kadang-kadang tu kita, kalau saya ulaskan tu nampak lah, kadang kita kes berjiran ni, kadang-kadang tu saya pun pernah jumpa. Kadang dulu sekali percaya rumah kawan di seksyen 17 Shah Alam, ada hal mustahak lah, pergi cari, jumpa dengan orang seorang do trim pokok bunga dia. Saya beri salam, tanya dia, saya nak cari seorang Dr. Saad. Dia kenal saya, dia kata, ni Ustaz Rundin kah? Dia kata, ya Ustaz. Oh, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz cari siapa? Dr. Saad Muhammad Baki. Tak pernah dengar di sini, saya pun baru di sini ni. Berapa lama dah? Baru 5 tahun. Tengah-tengah bercakap begitu, Dr. Saad ni keluar dari pintu.
Turun. Ni kau saya. Ni kau ustaz. Ni Dr. 5 tahun. Sedangkan dia kalau umur 2 tingkat, kalau naik bilik atas dia tentu ada dipanggil dengan master bedroom. Biasanya rumah teras macam ni, master bedroom orang sebelah tu dia berkemak dengan master bed orang sebelah sini. Mereka tidur malam itu dipisahkan oleh sebiji bata saja. Berapa inci sebiji bata? 3 inci. Sebelah sini jiran, sebelah sini dia, 3 inci saja berpisah. 5 tahun tak kenal. Sabar. Itu saya kata, kalau orang yang jenis tak ambil tahu sampai 5 tahun tak kenal orang sebelah, tak tahu pun dia ni Doktor Saad. Saya masuk rumah kawan tu, kawan sahabat sebelah, orang belai apuih tak berguna. Belai apuih, tahan ikan belai apuih ni, maknanya jiran tidak baik. Itu saya kata, Islam mengatur segala-gala ini. Sampai Islam mengaturkan sampai ke petis yang sampai, ingat balik hadis yang dikatakan, yang Nabi katakan, laisa minna, bukan daripada golongan aku. Bukan Islam lah tu. Man bata syab'ana, orang yang boleh bersenang lenang di rumah dia, dia tidur nyenyak, lena dan sebagainya, sedangkan jiran sebelah dia bermasalah. So nak kena betul baliklah. Jika tidak, akan dibangunkan hari kiamat nanti dalam keadaan tangan dia kena potong, terpotong, dan kaki pun terpotong. Yang lagi satu, yang terakhir, yang ke-10, walladzina ashaddu natfan minal jif. Jadi yang terakhir, orang yang golongan ramai yang bangun pada hari kiamat, bau mereka, bau bukan bahu, bahu yang ni, bau mereka lebih teruk daripada bau bangkai yang paling busuk. Ramai, bau cukup busuk. Siapa mereka? Dia berkata, humul ladzina yatamatta'una bisyahwat wa yamna'una zakata amwalihim. Itulah orang-orang yang dalam masa hidup di dunia dahulu, mereka amat mementingkan hawa nafsu syahwah mereka. Apa yang diingini oleh nafsu syahwah mereka, itu yang mereka ikut. Sedangkan kalau perbuatan itu berlanggar dengan hukum agama pun mereka langgar, kerana mereka amat mementingkan tuntutan hawa nafsu mereka. Dan golongan itu juga termasuk dengan golongan yang yamna'una zakata amwalihim, orang yang tidak menunaikan dengan sepenuhnya zakat harta mereka. Ini orang yang dibangunkan dalam keadaan cukup busuk. Mereka pun tahu mereka busuk, golongan mereka golongan busuk. Karena itulah maka Islam letakkan lebih awal kepahaman mengatakan bahawa yang Allah Ta'ala tanya, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala yu'minun. Apakah tidak kamu nampak, kamu lihat dengan mata hati kamu, dengan mata sanubari kamu, ada orang dalam dunia ini manittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang telah mengangkat, menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan yang dia sembah. Allah mentasbihkan, menyamakan orang yang tidak pernah melawan hawa nafsu dia, ikut sahaja nafsu dia nak buat apa. Nak bunuh orang, bunuh. Nak fitnah orang, fitnah. Nak bohong, bohong. Kalau itulah mereka buat,
melayan apa sahaja kata nafsu. Ini orang ini kata Allah, ittakhadha ilahahu hawa. Dia tidak dengar wahyu Allah, perintah Allah, ayat Quran dia tak dengar. Dia dengar apa kata nafsu dia. Nafsu dia buat jahat pun dia buat jahat. Kalau ini berlaku, kata Allah Ta'ala, wa adallahu Allahu ala ilmin. Kerana dia yang pilih jalan sesat. Orang yang hidup mematuhi segala kehendak tuntutan nafsu itu orang yang telah terjerumus dalam alam nafsu, ikut sangat. Adallahu Allah, dia nak sesat, Allah bagi dia sesat. Ala ilmin, kadang-kadang orang itu orang yang tinggi ilmu pengetahuan dia, ijazah tinggi, mengaji tinggi, kerja pun hebat. Tak sepatut mereka menjadi hamba nafsu, tapi tak. Kalau mereka biarkan nafsu menunggangi mereka, mereka jadi hamba nafsu. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dia sesat walaupun ilmu dia banyak. Bila ini berlaku, wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Golongan ini kata Allah, pendengaran mereka, telinga mereka sudah tidak mau mendengar lagi nasihat yang berguna. Baca ayat Quran ke, nak ajar dengar ceramah ke, nak ajar episora ke masjid ke, apa semua ke, tak masuk. Bukan sahaja telinga dia tak mau dengar, telinga tertutup, macam tak mau, kalau pergi dengar pun dia tidak dengar. Dia fikir yang lain. Lebih teruk, wa qalbi. Allah tutup hatinya. Hati tidak terbuka kepada yang benar. Hatinya membenci kepada yang dipanggilkan jalan Allah. Hatinya suka kepada jalan maksiat. Faman yahdihi min ba'dillah. Dia tidak tahukah siapakah lagi yang boleh beri petunjuk kepadanya selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran, hadis. Apalah yu'minun, apakah mereka tak nak beriman? Inilah yang diringkaskan dengan Quran sebut, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Al-Isra 87. Wa nahsyuruhum, ayat Quran. Dan kami akan kumpulkan manusia, bangunkan manusia di antara mereka di hari kiamat, ala wujuhihim, ada yang tadi berjalan pun muka di bawah, ada yang umyan, ada yang tadi buta, ada yang bukman, bisu, ada yang summan, pekak. Akhirnya ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka neraka Jahannam. Kullama khabat, setiap kali api yang dinyalakan untuk membakar mereka itu malap sedikit. Khabat, api yang membakar mereka itu mungkin kekurangan bahan bakar, kurang sedikit, zidnahum sa'ira, kami tambah lagi api berganda-ganda yang mereka boleh rasakan. Dan inilah juga yang Quran sebut, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzakal yawma tunsa. Ayat surah Taha 124 sampai akhir. Waman a'rada an zikri, siapa sahaja yang memalingkan muka mereka daripada peringatan Allah. Sebanyak peringatan, Quran peringatan, hadis-hadis peringatan, ulama-ulama memberikan pengajar mereka peringatan, hatta kepada berlaku balak bencana peringatan, malah nikmat juga peringatan kepada manusia.
Kalau itulah mereka tidak mengambil ingatan, tak ambil pelajaran, kata Allah, khasnya orang yang berpaling muka daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mungkin hidup dunia senang, tak apa, tak apa. Berapa lama hidup senang dunia? Mati sahaja, bangun balik pada hari kiamat. Ma'isyatan, kehidupan mereka, perasaan itu, dhanka, penuh dengan segala kesulitan dan kerumitan. Malah, okey, apa dia dhanka? Sesak macam mana, susah macam mana, perik macam mana. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka bangun di hari kiamat dalam keadaan mata-mata mereka. Mata mereka. Kalau mata-mata jadi pulih pula. Bagus bahasa lama dulu. Mata-mata. Lepas tu mata gelap. Pandai, kalau mata gelap, bukan dia buta. Mata-mata gelap, mata gelap. Tak apalah, tapi yang sebut macam ni, ada orang dibangunkan kan mata mereka ke semua buta. Bila bangun dalam keadaan mata mereka buka, mata mereka buta, qala, dia bertanya, Rabbi, Tuhanku, lima hasyartani a'ma. Kenapa dahulu dunia aku mata aku celek, dapat melihat terang benderang elok, aku bangun di akhirat, kenapa mata aku buta? Tapi Allah layan. Tu Allah yang maha pemurah, maha lemah lembut ni, boleh layan orang tu. Qala, Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kerana aku yang menciptakan kamu dahulu, aku kata yang memberikan mata kamu celek melihat dengan elok. Atas itulah aku bawa kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami, benarnya kami, betulnya agama kami. Mengapa tidak guna mata untuk melihatkan keterangan-keterangan itu? Mengapa mata yang jelek tadi kamu tidak gunakan untuk melihatkan kebesaran kami dalam kejadian kami? Tuqul siru bil arbanzuru, jalan di muka bumi, tengok keindahan, kebesaran, kehebatan Allah. Qul inzuru madza fis samawat, cuba kamu tengok di langit, tengok siapa yang pegang bulan tak jatuh ke bumi, siapa yang pegang juta planet yang tidak berlanggar, siapa yang buat sistem yang begitu indah. Tak tengok ke dalam badan kamu, fi anfusikum afala tubsirun, tak tengok dalam badan kamu siapa yang buat sistem yang begitu unik. Kalau kamu tidak guna ke semuanya, kamu lupakan segala-galanya, fakadzalika yauma tunsa. Kalau itulah kamu telah tidak manfaatkan, maka hari ini kami ambil balik pandangan itu. Kamu dibangun keadaan buta. Semua yang saya sebut tadi itu memang kita ambil daripada hadis Nabi, telah memperincikan yang datang daripada ayat Quran. Itulah keadaan-keadaan yang kita boleh nampak, boleh sedar, yang akan kita lalui nanti pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita dalam mana-mana golongan yang 10 tadi. Kerana kita termasuk dalam golongan orang yang senantiasa mencari redha Allah dalam kehidupan ini. Kita hendakkan Allah Ta'ala selamatkan kita dunia ini, berilah hidayah kepada kita, pemimpin-pemimpin kita, sampai kita bangun nanti dalam keadaan sama, sentiasa dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung lagi dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم وعظيم سلطانه. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تكون الصحة والسلامة يا الله. ارزقنا الصحة والسلامة يا رحمن. ارزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا. عافنا من كل بلاء الدنيا يا الله. عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اشفي مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا دواء إلا دواؤك. اللهم لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم لا رحمة إلا رحمتك. أنزل علينا رحمة من رحمتك يا الله وشفاء من شفائك يا رحمن وبركة من بركتك يا أرحم الراحمين. فتبرأ هذه الأمراض برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا الله. فاقضي حوائجنا فاقضي حوائجنا يا الله. فاقضي حوائجنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث بك يا الله أن ترحمنا جميعا. ارحمنا جميعا ارحمنا جميعا بترك المعاصي أبدا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أمتنا اللهم عليه غير مضلين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. أمتنا اللهم عليه غير مضلين ولا مفتونين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم سلمنا يا الله سلمنا من جميع العاهات والآفات والعقبات والبلاء والمحن وسوء الفتن يا كريم برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. افتح قلوبنا يا الله إلى طاعتك واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منه وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله. تقبل دعاءنا يا الله وحقق رجاءنا يا كريم واقضي حوائجنا يا رحمن برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.